بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dipanjangkan umur, kita diberikan kelapangan masa untuk hadir mendengar sedikit sebanyak daripada mutiara-mutiara yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nikmat yang agung apabila Allah Subhanahu wa taala hubungkan kita dengan kalamnya. Nikmat yang agung apabila Allah Subhanahu wa taala hubungkan kita dengan dipermudahkan kita untuk membaca Al-Quran ini melalui lidahnya Nabi besar Muhammad, lidah mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dimuliakan kita dengan dapat membaca daripada Al-Quran, dapat memahami sedikit sebanyak daripada makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita dan lapangkan dada kita agar supaya kita dapat menambahkan lagi ilmu kita, dapat mendalamkan lagi kefahaman kita terhadap kalamullah dan menguatkan lagi hubungan kita dengan kalamullah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka." A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkaru al insanu wa anna lahu adh-dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Jangan berbuat demikian. Apabila bumi digoncangkan berturut-turut dan datanglah Rabbmu sedang malaikat bersaf-saf, dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam, dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal saleh untuk hidupku ini. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang menyiksa seperti siksaannya, dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridai, maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Naam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla, bukan seperti apa yang kamu sangkakan. Yang ini disebutkan sebelum ini tentang pemikiran-pemikiran orang-orang kafir ataupun pemikiran-pemikiran orang yang telah rosak kefahaman mereka tentang mizan ataupun tentang neraca yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kemuliaan dan kehinaan. Adapun orang-orang kafir ataupun orang-orang yang tidak betul pemahaman mereka, fikiran mereka tentang kemuliaan dan kehinaan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa kehinaan, tidaklah Allah memberikan harta dunia itu untuk memuliakan seseorang, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengurangkan ataupun menyempitkan harta ataupun rezeki di dunia ini sebagai satu tanda kehinaan.
Bahkan kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Naam. Seperti yang telah kita lihat, yakni banyak daripada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala daripada para nabi dan rasul. Berapa ramai daripada mereka yang terpaksa berlapar, berapa ramai daripada mereka yang terpaksa menanggung kesusahan, yakni tidak mempunyai kemudahan kehidupan di dunia, akan tetapi mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang diterangkan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat dunia ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdaannya, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah." "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafirun minha syarbata ma." Kafiran syarbata ma. Yakni jikalau dunia ini bernilai seperti sebelah kepak nyamuk, maka orang kafir tidak akan diberikan minuman walaupun seteguk air. Yani kalaulah dunia ini mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan beri seteguk minuman pun kepada orang kafir. Akan tetapi disebabkan rendahnya nilai ataupun hinanya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan apa-apa yang dikehendaki ataupun diberikan kepada sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki daripada dunia, ataupun dihalang ataupun disempitkan daripada perkara dunia ini kepada sesiapa yang dikehendaki. Maka diberikan dunia atau tidak diberikan dunia itu bukanlah satu nilai kemuliaan, bukanlah satu nilai dekatnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma baysyarik al-kafir fi syarbata ma. Ya, ini nak menunjukkan bahawa betapa tidak bernilainya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan segala-galanya ataupun diperluaskan buat orang-orang kafir ini perkara-perkara dunia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat lain, walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidah, kalau bukan kerana manusia ini akan menjadi satu kelompok, satu golongan ataupun satu pemikiran, la ja'alna liman yakfur birrahman, maka kami akan jadikan mereka orang-orang yang mengkafiri ar-Rahman, iaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, li buyutihim suqufan min fiddah wa ma'arij 'alayha yadhharun. Allah Subhanahu wa taala akan berikan mereka rumah-rumah daripada emas dan perak, wa li buyutihim abwaban wa surran 'alayha yattaki'una wa zukhrufa. Allah Subhanahu wa taala akan berikan segala kemewahan di atas muka bumi ini bagi orang-orang kafir. Wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayati dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Akan tetapi akhirat itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ini nak menunjukkan bahawa kalau bukan kerana takut semua orang ini dikaburkan mata mereka dengan perkara-perkara dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi lebih lagi kepada orang-orang kafir. Akan tetapi yang sedikit ini pun yang telah dibuka untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai daripada golongan Islam yang lemah iman mereka sudah tertipu dengan perkara-perkara dunia, merasakan dengan adanya dunia itu, di situlah letaknya kemewahan, di situ letaknya kemegahan, di situ letaknya kemuliaan dan sebagainya. Bahkan hendaklah kita membetulkan pemikiran kita, neraca kita seperti mana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betulkan pemikiran kita, betulkan perasaan kita, betulkan pemikiran ahli keluarga kita dan anak-anak kita ini yang mana telah digelapi, dikaburi dengan perkara-perkara dunia, yang telah dicuri nilai agama daripada mereka sehingga mereka hanya mengetahui tentang nilai-nilai dunia. Baik daripada pemikiran mereka, baik daripada akhlak mereka telah dicuri, ditukar dengan akhlak-akhlaknya orang-orang yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan program-program orang-orang kafir semua banyak dibuka di rumah kita ataupun telah sampai ke dalam rumah kita, yang mana kita sendiri membayar perkara-perkara tersebut. Yang ini kita merosakkan pemikiran, kita merosakkan akhlak-akhlak ahli keluarga kita ini dengan kita membayar sendiri daripada perkara-perkara itu agar supaya ini senang masuk di rumah kita. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Dan ini merupakan askar-askar orang-orang kafir ataupun askar-askar syaitan untuk merosakkan akhlak orang-orang Islam.
dibuka perkara-perkara yang tidak elok di dalam rumah, yakni pada telefon, pada televisyen dan sebagainya, sehingga ini merosakkan pemikiran anak-anak kita, merosakkan bahkan pemikiran kita juga terkadang terkesan dengan perkara-perkara tersebut. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Terkadang orang-orang bertanya, bagaimana mungkin musibah-musibah ini terkena kepada kita, bahkan ataupun Allah Subhanahu wa taala perintah untuk mengatakan bahawa qul huwa min indi anfusikum, yakni ianya datang daripada diri kamu sendiri, yakni musibah datang, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, yakni terjadi kerosakan di atas muka bumi ini disebabkan tangan-tangan manusia. Maka bulan Rajab ini kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki apa-apa yang rosak daripada rumah ini, daripada akhlaknya, daripada pemikirannya, daripada aktiviti di rumah bersama ahli keluarganya, sehingga rumah kita ini menjadi rumah yang rumahku syurgaku, ataupun rumah-rumah yang mempunyai amalan-amalan yang meridai Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadi sunnatullah fil kaun. Allah Subhanahu wa taala mewujudkan ataupun mengekalkan mereka-mereka dengan pemikiran yang benar dan jernih dan bersih dan hati yang bercahaya, yang suci di atas muka bumi ini di kalangan umat manusia, sehingga perkara-perkara buruk ini ditapis, ataupun mereka ini menjadi buffer di atas muka bumi ini dengan keberkatan mereka. Masih lagi keridaan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala turun. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami' wa bi'u wa salawatu wa masajid yuzkaru fiha ismullahi katsira wa la yansuranna Allahu man yansuruh. Allah Subhanahu wa taala yakni menolong sebahagian manusia dengan yang lain. Yakni terkadang ada orang yang buat dosa yang menyebabkan ada azab diturunkan, akan tetapi dengan keberkatan orang-orang salih, ataupun dengan keberkatan orang-orang tua, ataupun dengan keberkatan anak-anak kecil dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala masih lagi menurunkan rahmatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yansurannallahu man yansuruh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membantu orang-orang yang membantu agamanya. Innallaha laqawiyyun aziz. Siapakah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bantu? Adalah mereka-mereka ini yang apabila diberikan kekuatan di atas muka bumi ini, aqamus salah, mereka mendirikan salat, yakni mereka mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka yakni tenggelam dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati mereka ini merdeka daripada kecintaan dunia. Hati mereka merdeka daripada kecintaan dunia, sehingga mereka mengeluarkan zakat dengan hati yang tenang. Tidak ada kecintaan dunia dalam hati mereka, tidak ada sifat kerakusan terhadap dunia. Wa ba'da dhalik yunaffidhuna amri nizami. Kemudian apa sifat-sifat orang yang diberikan kemenangan ataupun orang-orang yang diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka mendirikan salat, mereka mengeluarkan zakat, dan kemudian mereka memerintahkan ataupun mengajak kepada kebaikan, perkara-perkara ma'ruf, dan melarang daripada perkara-perkara mungkar. Walillahi aqibatul umur. Maka inilah orang-orang yang akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, wala yansurannallahu man yansuruh, Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Ini menghidupkan agamanya dalam diri, menghidupkan agama Allah dalam dirinya, menghidupkan agama Allah di dalam rumahnya, menghidupkan agama Allah dalam ahli keluarganya, dalam anak-anaknya, menanam kecintaan terhadap Allah, kecintaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hati ahli keluarga dan anak mereka. Nah, dan kalau kita rasakan, oh kenapa ada orang-orang yang mendustakan Allah, kenapa orang-orang yang ini memerangi daripada agama Allah Subhanahu wa taala, kerana ini merupakan sunnatullah fil kaun. Ini merupakan satu tertib yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membezakan mereka-mereka yang beriman dan mereka-mereka yang kufur. La ilaha illallah. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Naam, apabila Allah Subhanahu wa taala, apabila bumi digoncangkan berturut-turut, yakni digoncangkan lagi dan lagi, digoncangkan lagi dan lagi, sehingga apa? Sehingga seluruh
apa-apa yang berada di atas muka bumi ini menjadi rata. Hatta tusawwa bihimul ard wal jibal alladhi yadhhar fawqa sathil ard. Dan kalau kita tengok bukit bukau, gunung ganang ini yang nampak zahir di atas muka bumi ini hanya 1/3 daripada dia punya ukuran sebenar. 1/3 itu atas bumi, 2/3 lagi di dalam tanah. Akan tetapi apabila digoncangkan ataupun dicabut, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah, yakni dicabut gunung-gunung atau bukit-bukit ini daripada pasaknya sehingga ianya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini digoncang dengan goncangan yang kuat, yasqut kullu syai', sehingga jatuh ataupun berkecai segala perkara, sehingga tidak ada satu tiang, tidak ada satu bangunan ataupun tidak ada satu tiang telefon ataupun tiang televisyen dan sebagainya, aerial television dan sebagainya, wala syai', ini tak ada istana, tak ada rumah, tak ada apartmen, semuanya akan digoncangkan, semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah tabaraka wa taala, hatta tasir, sehingga di atas muka bumi ini fatadharuha qa'an safsafa, sehingga ianya menjadi satu lapangan yang rata. La tara fiha iwajan wala amta, dan kamu tidak akan mendapati tempat yang tinggi, tempat yang ditinggikan ataupun tempat yang direndahkan, semuanya jadi rata, flat, seluruh bumi. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Pada waktu itu bumi ini dipanjangkan, muddat, ini dilapangkan, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan dikeluarkan, dicampakkan, dimuntahkan apa-apa yang ada di atas muka bumi ini sehingga ianya menjadi kosong. Kalla idza dukkatil ardu dakkan daka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa jaa rabbuk, yakni maka tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala akan dizahirkan. Perintah Allah Subhanahu wa taala akan tiba, akan datang, dan akan diperlihatkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada orang itu tahu keagungan Allah sewaktu di atas muka bumi ini ataupun sebelum berlakunya qiyamah ataupun tidak. Sama ada mereka tahu ataupun tak tahu sebelum ini, pada hari tersebut mereka akan tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada sebelum ini mereka khudu', merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak, akan tetapi pada hari tersebut maka mereka semua akan menundukkan kepala mereka di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada bunyi satu suara pun pada hari tersebut. Wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa, hatta bunyi bisikan pun tak ada. Semua orang takut pada hari tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Pada hari itu orang-orang kafir, orang-orang yang mengkufuri daripada Allah Subhanahu wa taala, yang ingkar, tidak ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik, semuanya akan kenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wal malaku saffan saffa, dan para malaikat akan berada dalam saf, mustaffina sufufa. Malaikat-malaikat semua akan berada di dalam satu saf, muntadhirin ahli al-mawqif min kulli janib. Mereka semua seakan-akan berada dalam saf, barisan hadapan, frontliner, untuk menunggu manusia-manusia untuk berkumpul di padang mahsyar. Min kulli janib yurwa, diriwayatkan bahawa golongan yang pertama yang akan datang di atas muka bumi ini akan dibangkitkan pada padang mahsyar nanti ataupun pada hari kiamat nanti adalah anak-anak Adam. Jadi anak-anak Adam ni akan dibangkitkan daripada kubur mereka, dan mereka akan berkumpul di satu tempat. Selepas mereka semua berkumpul, kemudian dibangkitkan jin. Jin-jin akan dibangkitkan dan mereka pula akan mengelilingi daripada anak-anak Adam. Ya, ini maksudnya jin ni lebih ramai daripada manusia sehingga mereka dapat mengelilingi manusia. Kemudian dibangkitkan pula haiwan-haiwan daratan, haiwan-haiwan darat. Dan haiwan-haiwan darat ini pula akan mengelilingi jin. Yang pertama tadi manusia, kemudian jin, kemudian haiwan daratan, dan kemudian haiwan lautan pula akan mengelilingi daripada haiwan daratan. Kemudian barulah malaikat-malaikat itu akan mengelilingi daripada semua yang disebutkan tadi. Jadi maka kita tahu betapa besarnya tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala, berapa ramainya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari itu baru kita tahu berapa kecilnya kita di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wal makhsusin, akan tetapi
orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu mereka tidak terkumpul bersama orang-orang ramai. Mereka dikhususkan Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang mulia, di mana di Dhillil Arsh, di naungan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, ahli keluarga kita dan anak-anak kita semua, ahli kaum kerabat kita semua daripada golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut, sehingga dapat berada di bawah naungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal baqun fil ma'mah wasyams tadu 'ala ar-ru'us. Ini mereka-mereka yang dikumpulkan di padang mahsyar itu, ini matahari didekatkan kepada mereka sehingga satu jengkal. Kemudian tak boleh nak bayangkan berapa banyak peluh yang keluar mengikut kadar amalan masing-masing dan sebagainya. Bahkan dikatakan bahawa mereka-mereka yang memenatkan ataupun beribadah di atas muka bumi ini sehingga mengeluarkan peluh, mengikut kadar mereka memenatkan diri dan memeluhkan diri mereka di atas muka bumi ini, maka mengikut kadar itu berkuranglah peluh mereka di hari akhirat nanti. Ini orang yang kurang peluh dekat dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mujahadah. Ini kadang-kadang berpuasa, buka puasa berpeluh, ataupun berdiri dalam sembahyang lama-lama, mungkin kadang dalam keadaan panas, berdiri dalam solat Jumaat dan sebagainya, rapat-rapat panas-panas dan sebagainya, ataupun pergi tawaf, pergi buat apa-apa amal ibadah sehingga mereka berpeluh. Mengikut kadar peluh yang mereka keluarkan di muka bumi ini, maka sewaktu mereka hidup di atas muka bumi ini, maka akan dikurangkan peluh mereka pada padang mahsyar nanti. La ilaha illallah. Thumma na'am wal araq tasil syiddatu ahli, menunjukkan betapa takut dan betapa teruknya keadaan pada hari kiamat, pada padang mahsyar nanti. Kemudian pada keadaan yang dahsyat itu, waji ayauma idzin bi jahannam, maka pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Apa yang dimaksudkan diperlihatkan? Ya, ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar supaya dibawa neraka itu di hadapan khalayak ramai di padang mahsyar. Ubrizu lahumun nar, yang ini diperlihatkan kepada mereka neraka. Wa burrizatil jahimu liman yara, bagi mereka-mereka yang boleh lihat, dan semua terpaksa lihat akan neraka Jahannam tersebut. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin, pada hari kiamat nanti semua orang akan melihat neraka Jahannam itu dengan penglihatan, dengan keyakinan. Yang semua dapat melihat. Yurwa, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya bahawa pada hari kiamat nanti neraka itu akan seakan-akan, neraka ini kalau kita boleh nak bayangkan, ini seperti binatang buas yang dibawa ataupun yang diikat. Laha sab'un alf zimam, yang mempunyai 70,000 ikatan. Yani untuk nak kawal neraka Jahannam ini, neraka ini diikat dengan 70,000 ikatan. Wa kullu zimam yumsik sab'un alf malak, dan setiap tali yang memegang neraka itu dijaga ataupun dipegang, dikawal oleh 70,000 malaikat. Ini 70,000 kali 70,000. Subhanallah. Fa idza aqbalat ala ahli al-mawqif wa laha zafirun, apabila neraka itu dibawa di padang mahsyar, dan neraka ini mempunyai bunyi menggelegak. Wa laha zafir yasma' min masafati 100 am, yang mana bunyi neraka ini boleh didengar daripada jauhnya 100 tahun perjalanan. 100 tahun perjalanan ni dah boleh dengar bunyi neraka itu menggelegak. Apatah lagi kalau kita berdekatan dengan waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghaydhan wa zafira. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, idza ra'atuhum min makanin ba'id, apabila melihat neraka ini daripada jauh, sami'u laha, akan mendengar daripada bunyi gelegaknya neraka itu, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Wa yuzdad ghaidhuha, kemudian apabila neraka ini berada di padang mahsyar, neraka itu menjadi lebih marah. Dia menjadi lebih marah dan lebih bersemangat untuk nak mengazab orang-orang yang telah mengkufuri Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, dan mereka-mereka yang fajarah, yang melakukan dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang digelar sebagai musuh Allah dan musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan neraka ini memang diciptakan untuk mereka, diciptakan untuk orang-orang kafir. Fatatafallat min aidi zabaniyah,
Apabila neraka itu melihat orang-orang kafir, orang-orang yang kubarul kafirin, yakni orang-orang jahat yang luar biasa kejahatannya, kezaliman mereka di atas muka bumi ini, maka disebabkan kemarahan neraka itu, maka neraka itu sendiri terlepas daripada genggaman ataupun ikatan para malaikat zabaniyah. Dah 70,000 ikatan boleh terlepas. La ilaha illallah. Fatafallat. Naam. Wa kullu malak bi khilqatin azimah, dan kita tak boleh nak bayangkan malaikat ni semua, mereka ni semua besar-besar. Ini makhluk yang agung, yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Kalau satu tu dah cukup besar, dibayangkan 70,000 yang pegang satu tali, dan ada 70,000 tali. Wa hakadha. Walakin min syiddati syauqiha wa ghaidha tatafallat min aydihim. Akan tetapi kerana kemarahan neraka tersebut kepada orang-orang kafir, sehingga neraka itu boleh terlepas daripada ikatan ataupun daripada jagaan malaikat. Yakunu kullun mukibun ala qadamai, sehingga setiap orang yang berada di padang mahsyar nanti semuanya akan menundukkan muka mereka, bahkan meletakkan muka mereka dekat dengan lutut ataupun kaki mereka. Wanida'ur rusul pada hari itu, dan para rasul semuanya akan berdoa ataupun mereka hanya mengatakan apa? Rabbi salim salim. Nabi-nabi, rasul-rasul semua menjadi takut, tapi yang boleh bercakap pada hari itu hanya nabi dan rasul, dan apa yang mereka cakap pun hanya ya Allah selamatkanlah aku, selamatkanlah aku. Ya Allah selamatkanlah aku, selamatkanlah aku. Hatta qala fil hadis, disebutkan dalam hadis bahawa Nabi SAW satu hari yakni berbicara dengan Sayyidina Jibril dengan panjang, yakni bercerita dengan panjang dengan Jibril. Thumma qam, kemudian Nabi SAW berdiri, wa huwa munakkisu ru'usih. Ini Nabi SAW, yakni sewaktu dia berdiri itu kepalanya ditundukkan sallallahu alaihi wasallam. Maka bertanya Sayyidina Ali bin Abi Talib, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Ini apa yang berlaku? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa Jibril alaihi salam telah mendatangiku dengan membawa ayat kalla idza dukatil ardu dakkan daka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkaru al insanu anna lahu dzikra. Diceritakan tentang yakni neraka itu dibawa di hadapan ahli mahsyar, dan kemudian neraka itu terlepas. Kemudian Nabi mengatakan bahawa kalau bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala yakni memerintahkan neraka itu agar supaya kembali kepada para malaikat, maka kerana kemarahan neraka tersebut, maka dia akan membakar seluruh mereka-mereka yang berada di padang mahsyar. Setiap orang yang berada di padang mahsyar itu akan terbakar disebabkan kemarahan neraka. Dalam riwayat lain dikatakan bahawa sehingga langit dan bumi pun akan terbakar. Min syiddati ma ja'alallah fiha, kerana kekerasan ataupun kemarahan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah letakkan di dalam neraka tersebut. Fata'udu ila aidi zabaniyah bi amrillah, maka neraka akan kembali di tangan-tangan penjaganya ataupun di tangan-tangan malaikat zabaniyah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian neraka itu akan minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum dia minta izin, malaikat-malaikat zabaniyah ni akan membawa neraka tersebut ke kirinya arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dibawa ke kirinya arasy Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yakni dia mempunyai bunyi menggelegar. Kalau kita bayangkan, kalau yakni raja-raja yang zalim ni, kalau dia nak azab satu orang, yakni dibawa mungkin binatang yang buas yang marah ni, dalam keadaan yang ini sangat marah, diikat dan sebagainya. Jadi bila lepas dia, khalas, dia akan luahkan kemarahan dia. Kemudian bila diikat balik dalam keadaan yang ini masih lagi marah. Begitulah keadaan api neraka pada hari tersebut, yang mana mempunyai bunyi yang kuat. Summa hiya tariq ilal jannah. Dan tak ada orang yang boleh sampai ke syurga melainkan melalui neraka. Tak ada orang yang boleh sampai ke syurga kecuali melalui terpaksa melintas di atas neraka, waliyadzubillah. Yunsab as-sirat 'alaiha min ajli al-murur ila al-jannah, iaitu diadakan jambatan di atas neraka ini agar supaya orang itu dapat sampai ke syurga. Maka neraka itu akan minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan, ya Allah, orang-orang yang paling zalim ataupun orang-orang
banyak melakukan kezaliman, kejahatan di atas muka bumi. Ini ya Allah yang mendustakan rasul-rasulmu, bahkan yang menyiksa dan menyusahkan hidup para nabi kamu ya Allah. Al-mustahzi'in bidinik wa ayatik, yang mengambil remeh daripada agama-agama kamu dan ayat-ayat kamu. Izinkanlah aku untuk menangkap mereka daripada padang mahsyar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan izin kepada neraka untuk menangkap orang-orang ini daripada api neraka dan dimasukkan terus dalam neraka tanpa ada penghisaban, tanpa ada perhitungan. Yakni mereka ini dah terlampau jahat sehingga tidak perlu ada hisab lagi. Tak perlu dikira amalan baiknya, amalan buruknya, khalas terus dicekup daripada padang mahsyar. Laha khuyut kal a'naqil ibil. Dikatakan bahawa neraka itu mempunyai tali-tali, yakni keluar daripada neraka sehingga terus menangkap orang-orang yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk dicampakkan terus ke dalam api neraka. Wa'iyadzubillahi tabaraka wa taala. Ma yatakallam fi tilka sa'a ila rusul. Tidak ada orang yang berani untuk bercakap apa-apa pada waktu itu kecuali para rasul. Ma yaqdir li ahad an yatakallam min shiddatil haul wa kalamuhum rabbi sallim sallim. Dan nabi-nabi, rasul-rasul hanya mampu bercakap, ya Allah selamatkanlah aku, kecuali ketua kepada segala rasul, penghulu kepada segala nabi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu akan berkata, ummati ummati, ya Rab, umatku umatku. Nabi-nabi lain tak boleh nak sebut perkara lain kecuali ya Allah selamatkanlah aku. Akan tetapi kerana kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi penciptanya, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi kekasihnya, sehingga pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mementingkan dirinya sendiri, tidak ingin menyelamatkan diri sendiri, bahkan dia ingin umat-umatnya, kita ini yang banyak melakukan dosa ini, agar supaya kita ni dapat selamat pada waktu yang mana tidak ada satu orang pun yang akan ingat sesiapa. Fayauma idil Naam, ibu dan ayah takkan ingatkan kita, kawan-kawan takkan ingatkan kita, siapa-siapa pun yang rapat dengan kita pada sekarang ini di dunia, pada waktu itu takkan ingat akan kita, wala syekh, wala siapa-siapa, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan yakni ketetapan dan kekuatan hati, sehingga pada waktu itu walaupun dalam ketakutan, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi alert, masih lagi mengetahui apa yang perlu dilakukan sallallahu alaihi wasallam. Yauma idzin yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra. Maka pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi peringatan tidak membawa apa-apa manfaat kepadanya. Pada waktu itu barulah dia nak ingat ceramah-ceramah, barulah dia nak ingat ustaz-ustaz, syekh-syekh beri peringatan dan sebagainya. Akan tetapi pada waktu itu baru dia nak bertaubat apa semua. Akan tetapi itu bukanlah waktu untuk beringat, bukanlah waktu untuk bertaubat, bukanlah waktu untuk mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada apa-apa daripada perkara tersebut yang akan memberikan manfaat pada waktu itu, kerana waktu yang telah ditetapkan untuk kita beringat, waktu yang telah ditetapkan untuk kita bertaubat itu telah luput waktunya, telah luput masanya. Az-zikra al-an tanfa'una. Yakni sekarang ni kalau kita nak beringat, sekarang ni kalau kita nak bertaubat, sekarang ini kalau kita nak muhasabah diri kita, ianya akan mendatangkan manfaat. Akan tetapi di akhirat nanti telah luput waktunya. Idza fatal awan ma yanfa' syai'. Apabila waktu telah habis, telah tamat, khalas, tak boleh nak buat apa-apa. Kullun yu'min, kullun yakhsha', kullun yatub. Setiap orang akan beriman, akan yakin tentang keagungan Allah. Setiap orang akan merendahkan diri di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sedikit pun tidak mendatangkan manfaat kepada mereka. Dan pada hari itu manusia akan mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Khususnya orang-orang kafir, mereka akan mengatakan bahawa alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal salih untuk hidupku ini. Alangkah baiknya kalau kiranya aku dahulu mengerjakan amal salih untuk kehidupan aku ini. Li hayati, untuk kehidupan aku ini. Pada hari itu baru mereka mengetahui hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan adalah hari akhirat, bukanlah di dunia ini. Dunia ini hanyalah mainan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa innal akhirata lahiyal hayawan, sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenar. Di dunia ini hanyalah permainan dan hanyalah
tipu daya syaitan, ataupun sebagai satu tipu daya, satu perkara yang singkat dan cepat untuk dianya hancur ataupun musnah. Qaddam amal salih, iman, taqwa wa akhlak. Alangkah baiknya kalau aku melakukan amal salih, kalau aku beriman, kalau aku memperbaiki akhlakku, memperbaiki daripada amal ibadahku, memperbaiki hubungan aku bersama Allah, memperbaiki hubunganku bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menambahkan daripada amal kebajikan dan sebagainya. Akan tetapi itu hanyalah angan-angan mereka pada waktu tersebut yang tidak akan dilayan oleh sesiapa. Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang menyiksa seperti siksaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang mereka tidak pernah fikirkan siksaan tersebut. Tak pernah terfikir dalam fikiran mereka yang mereka akan diazab seperti itu. Dan tidak ada orang pun yang mampu untuk menyiksa seseorang seperti mana Allah Subhanahu wa taala mengazab seseorang. Apa-apa kesiksaan ataupun kesusahan yang boleh berlaku di atas muka bumi ini, akan tetapi apa yang berlaku di akhirat itu lebih teruk, lebih dahsyat berkali-kali ganda. Kalau kita boleh fikir orang-orang zalim, kalau kita baca dalam history dan sebagainya, apa yang orang-orang zalim ataupun raja-raja yang zalim lakukan terhadap rakyat mereka ataupun tawanan mereka, baik daripada yakni apa-apalah disalib ataupun diletak electric chair dan sebagainya, apa-apa jenis azab yang pernah berlaku di atas muka bumi ini, apa yang akan dihadapkan oleh orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ini lebih teruk berganda-ganda, waliyadzubillahi tabaraka wa taala. La ilaha illallah. Dan kadang-kadang kita dengar orang-orang di dalam penjara dan sebagainya, kadang-kadang mereka diseksa dan dibuli dan sebagainya, dizalimi. Akan tetapi itu semua adalah yang sangat sikit, sangat rendah dibandingkan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk mengazab, seperti mana Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat-malaikat untuk memberikan kenikmatan, untuk memberi layanan yang istimewa kepada mereka-mereka di dalam syurga. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Ya, ini tak ada orang yang menggenggam ataupun yang mengawal, menjaga mereka-mereka ahli neraka ini seperti kawalan para malaikat kepada mereka. Idza ulqu minha makanan dayiqan. Apabila mereka dicampakkan ke dalam tempat yang sempit. Ini dibayangkan neraka ini walaupun ianya besar, akan tetapi tempat yang sempit. Makanan dayiqan muqarranin. Kemudian mereka ini diikat pula dengan tali-tali besi, dengan rantai-rantai besi. Da'u hunalika thubura. Dan pada waktu itu mereka akan mendoakan kehancuran untuk diri mereka sendiri. Punya teruk diazab sehingga mereka ingin dihancurkan, yakni agar mereka mati sehingga mereka terlepas daripada azab. Fada'u hunalika thubura la tad'u al-yawma thubura wahidan wad'u thuburan katsira. Akan tetapi dikatakan kepada mereka, jangan kamu mendoakan satu kehancuran buat diri kamu, bahkan doalah berapa banyak kehancuran yang boleh kamu doa, akan tetapi kamu tetap akan diazab oleh a'udzubillahi tabaraka wa taala. Naam, la yardud ahad mithlah. Tasawwur. La ilaha illallah. Sekarang ni kalau dekat dunia ni, kalau orang yang dah telah dituduh, disabit kesalahan, mereka diikat, mereka dikawal, mereka ada CCTV, ada orang ronda dan sebagainya. Walhasil dijaga betul-betul. Di akhirat nanti jagaan Allah Subhanahu wa taala lebih hebat daripada apa yang boleh kita fikirkan di atas muka bumi ini. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah-kisah orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula keadaan mereka? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridai, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku.
Satu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibaca ayat ini, ya ayyuhatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna hadza la hasanun. Ya Rasulullah, ini adalah satu perkara yang indah, yang baik, untuk dipanggil dengan keadaan yang lembut sewaktu kematian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma innahu sayunadi kal malak bihi inda mautik. Wahai Abu Bakar, kamu akan dipanggil oleh malaikat dengan panggilan seperti ini. Yakni malaikat akan memanggil kamu, ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan kamu dengan kembalilah kepada Tuhan kamu. Irji' ila rabbika radiyatan mardiyah, dalam keadaan rida dan diridai. Diriwayatkan daripada Ibnu Abi Hatim dan Imam At-Tabrani daripada Sayyidina Sa'id bin Jubair rahmatullah alaih berkata, sewaktu Sayyidina Abdullah bin Abbas meninggal dunia di Taif, maka beliau, yakni Sa'id bin Jubair, telah menghadiri jenazah Abdullah bin Abbas. Sewaktu dia menghadiri jenazahnya Abdullah bin Abbas, beliau terlihat seekor burung yang tidak pernah dilihat sebelum ini. Yakni burung tu ini luar biasa, yang tak pernah dilihat burung seperti itu. Wa dakhala thumma lam narahu kharaj. Beliau masuk, yakni berdekatan dengan jenazahnya Abdullah bin Abbas, akan tetapi aku tak melihat burung itu keluar. Dia masuk, lepas tu macam hilang. Fadafannahu thumma ji'a bi janazati thumma dafannah. Kemudian dikuburkan jenazahnya Abdullah bin Abbas. Sewaktu dikuburkan jenazah Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Jubair ni mendengar ada orang baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka Syekh Zainul Asri menyebutkan bahawa mereka-mereka yang dipanggil dengan ataupun orang yang mendengar ayat ini sewaktu mereka meninggal dunia, maka mereka ini adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua, ahli keluarga kita, anak-anak kita ini daripada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga sewaktu kita mati kita akan dapat dengar daripada berita-berita gembira yang dibawa oleh para malaikat, sehingga walaupun keadaan sakaratul maut itu menyakitkan, akan tetapi dengan khabar gembira itu ianya akan mengurangkan sakit tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al khatimatana khair. Semoga Allah jadikan penghujung kita ni baik-baik. Ij'al nufusana mutmainnah, jadikan hati nafsu kita, hawa nafsu kita ini tenang, mutmainnah, tu'min biliqa'ih, beriman, yang yakin, meyakini bahawa satu hari kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur, qanaah, bersifat puas, cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tarda biqada'ih, dan rida dengan segala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu-nafsu yang tenang. Allah Subhanahu wa taala jadikan nafsu ini satu perkara yang ajaib. Allah Subhanahu wa taala jadikan nafsu manusia ini satu perkara yang ajaib. Dan daripada banyak-banyak nafsu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan makhluknya, nafsu anak Adam ini adalah yang paling ajaib, paling menghairankan, ini menakjubkan. Allazi biwasitatiha yartaqun rutaba, yang mana melalui nafsu ini kita akan dapat tingkatkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui nafsu ini. Wa bisababiha, akan tetapi dengan sebab nafsu ni juga kita akan dicampakkan wal iyadbillah ke bawah. Sama ada dengan nafsu ni kita boleh naik ke atas, ataupun dengan nafsu ni juga kita boleh jatuh ke bawah wal iyadbillah tabaraka wa taala. Fala yuhatu bima yanaluhum min azab kana minallahi ghadaba. Naam. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Wasyams yang telah kita bahaskan sebelum ini, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari, dengan malam, dengan siang, dan sebagainya, dengan langit dan bumi. Untuk apa? Untuk menunjukkan
keagungan apa yang hendak disebutkan, untuk nak menunjukkan betapa pentingnya apa yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas itu. Allah Subhanahu wa taala yang ini mengangkat sumpah wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya berjayalah mereka-mereka yang mendidik, yang membersihkan nafsu mereka, yang mengawal nafsu mereka ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man zakkaha, maka berjayalah, sesungguhnya berjayalah mereka-mereka yang memperbaiki, membersihkan, mendidik, mengawal nafsu mereka. Innal falah liman zakka hadhihi nafs. Sesungguhnya orang-orang yang berjaya itu adalah orang-orang yang diberikan taufik untuk memperbaiki daripada nafsu mereka. Wa ma min tariqin litazkiyatiha illa intihaj manhajir rabb. Dan tidak ada jalan lain untuk memperbaiki nafsu ini, untuk mendidik nafsu ini, kecuali dengan mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti daripada agama Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa ta'zim, mengagungkan. Iaitu bila kita sembahyang dengan perasaan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila puasa, kita puasa kerana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan perintah Allah. Apabila kita mengeluarkan zakat, kerana ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan atas rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita daripada ketiadaan, maka kita melakukan setiap perkara itu dengan ta'zim, dengan mengagungkan Allah, dan juga dengan perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keinginan yang kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita mengamalkan agama ini dengan penuh ta'zim, dengan penuh kecintaan, dengan penuh keinginan yang kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu tazkiyah, pembersihan hati ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mereka-mereka yang telah dibersihkan hati mereka ini, sehingga bersambung sanad mereka itu sehingga ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketua segala orang-orang yang telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bersih daripada makhluk Allah, orang yang paling suci daripada makhluk Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas Rasulullah itu, orang yang bersih adalah orang yang dibersihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibersihkan, dididik jiwa mereka, diperbaiki nafsu mereka itu di tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-mu'taman ala tazkiyah min qibalil haq. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengamanahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan tugas yang berat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan jiwa-jiwa umat mereka. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaihim ayatihi, ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, mensucikan jiwa mereka. Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Dialah yang membacakan kepada kamu ayat-ayat kami dan membersihkan kamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, memberikan kita bahagian yang besar daripada pembersihan hati dan penyucian jiwa, yang mana sampai sanad tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu seperti mana untuk menyucikan jiwa ini adalah melalui mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan dan sebagainya. Tak ada cara untuk mengotorkan hati ini kecuali dengan melanggari daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu meninggalkan daripada syariat dan perintah Allah Subhanahu wa taala, kurang mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala, kurang rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat-sifat yang disebutkan ini, maka kotorlah hati tersebut. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan hati mereka ini digelapkan ataupun telah ditutupi. Kerana apa? Kerana dosa-dosa yang mereka lakukan, dan segala perkara-perkara yang menjauhkan diri mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billahi tabaraka wa taala. Wa hadhi nafs fi tarki. Dan nafsu ini daripada segi bentuk asal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan keajaiban, pada asalnya ianya dicipta ataupun on default mode dia, kebiasaannya dia akan memerintahkan tuannya untuk melakukan kejahatan. Nafsu ni, yakni bila awal-awal dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia punya default mode tu
mengarahkan ataupun memerintahkan kepada tuan dia untuk melakukan perkara-perkara buruk. Al-ammarah bisu, yang ini sentiasa menyuruh tuan dia ni untuk melakukan perkara-perkara buruk. Wa tamil ilaiha, bukan hanya menyuruh, bahkan jiwa ni, nafsu ni suka untuk suka kepada perkara-perkara buruk, suka perkara-perkara yang berlawanan daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi SAW menyifatkan syurga itu dikelilingi daripada perkara-perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Ini secara general, yakni nafsu-nafsu yang tidak dididik, tidak disucikan secara default mode tu, nafsu ni tidak akan suka kepada perkara-perkara yang untuk masuk syurga, yang dikelilingi. Pagar-pagar yang mengelilingi syurga ni semua benda-benda yang tak disukai oleh nafsu. Akan tetapi benda-benda yang mendekatkan kepada neraka ni semua nafsu suka. Wa tahwal batil wa tatamassak bih wa tanfir minal haq wal khair, dan dia suka berjauhan, suka lari daripada kebenaran dan kebaikan. Nampak orang-orang baik datang nak ziarah dia lari. La ilaha illallah. Orang nak ingatkan dia kepada Allah, ingatkan, ajak dia pergi salat dan sebagainya, dia lari. La ilaha illallah. Dengar ceramah, dengar Al-Quran, kadang-kadang jadi mengantuk, penat. Kan tetapi dengar perkara-perkara yang lara, jadi segar. Waliyatubillah tabaraka wa ta'ala. Malam kalau buat benda-benda yang tak bagus, segar. Akan tetapi nak baca Al-Quran sampai 1 pagi, 2 pagi, mengantuk. Nak baca kitab sampai 1 pagi, 2 pagi, mengantuk. Tapi nak tengok series dan sebagainya, mafi muskilah. Ready sampai subuh pun mungkin boleh. Walakinnaha biwasitah tazkiyah wa tarbiyah tatahawal ila mutmainnah. Akan tetapi melalui pembersihan hati, penyucian jiwa, dikerahkan nafsu ini untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan mujahadah, maka nafsu ini akan berubah menjadi mutmainnah, sehingga dia akan naik kepada sifat radiyah, kemudian mardiyah, yang meridai Allah dan kemudian diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian akhirnya menjadi nafsu al-kamilah, nafsu yang sempurna. La ilaha illallah. Dan nafsu ini, seperti yang disebutkan oleh para ulama, pada awalnya dia akan menjadi enemy, musuh kepada manusia, kepada tuan dia. Pada mulanya, pada asal usul default mode dia tu, dia akan menjadi musuh kepada tuan dia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaik. Nafsu yang Allahumma salli ala Muhammad. Kamu punya musuh yang paling ketat adalah nafsu yang berada di dalam dada kamu. Nafsu yang paling ketat adalah, ataupun nafsu yang paling teruk sekali yang kamu ada adalah nafsu yang berada di dalam hati, dada kamu. Wa ma'amu'adatihi lak. Dan walaupun dia merupakan satu musuh, hiya sababu najatika aidan wa sulami irtiqa'i. Akan tetapi pada waktu yang sama dia boleh jadi asbab kejayaan kamu dan tangga untuk kamu mencapai ketinggian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi pada awalnya dia ni adalah kamu punya musuh. Dan musuh pula, musuh dalaman, bukan musuh luaran, musuh daripada dalam. Kalau kita waliyadzubillah ada orang jahat dalam rumah kita, ataupun insya-Allah tak adalah, maksudnya kalau orang jahat itu berada dalam rumah, daripada dalam rumah, jadi lagi teruklah, kawalan tu lagi teruk. Waliyadzubillah, kalau ada orang yang mencuri daripada ahli keluarga, jadi keluarga tu kena berjaga-jaga. Sebab apa? Sebab tak tahu bila yang akan dicuri, sebab daripada ahli keluarga sendiri. La ilaha illallah. Idza aduka aw sariquka aw satabaita kaifa tatahadzar minhu. Maka lagi susah untuk kita nak berjaga-jaga dengan musuh yang berada di dalam, kecuali dengan jagaan yang lebih rapi dan lebih kuat. Begitu jugalah dengan nafsu ini. Nafsu ini adalah musuh dalaman, jadi kita kena lebih berjaga-jaga dan lebih susah untuk nak kawal nafsu ini. Thumma laysal murad ihlakuha wala ibadatuha. Kemudian nafsu ni pula, bukanlah kita ni diperintahkan untuk menghapuskan dia secara total, bunuh nafsu ni sampai dia mati lah. Itu bukan maksud dia. Maksud dia adalah untuk kita bersihkan dia. Maksud dia untuk kita perbaiki, perbetulkan dia. Maksud dia adalah untuk kita train dia, untuk melatih dia, sehingga daripada dia sentiasa menyuruh kita membuat kejahatan, sehingga dia bertukar menjadi satu nafsu yang mana sentiasa mengarahkan kita kepada kebaikan. Hadal maksud. Inilah tujuan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan nafsu di dalam hati manusia. Falau adu thani taqtulu wa takhallas minhu. Yani kalau musuh-musuh lain senang. Halas, kita tahu ni musuh kita
kita bunuh dia, khalas, lepas tu dah lapang dada, senang, tak ada masalah. Akan tetapi nafsu yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di dalam hati kita ini bukan untuk kita bunuh dia, bahkan untuk kita perbaiki dia. Maka lagi susah perbaiki dia. La ilaha illallah. Perbaiki dia sehingga mana? Sehingga dia tu jadi tangga untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan panjang lagi perbahasan berkenaan dengan nafsu ini. InsyaAllah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang, InsyaAllah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan nafsu kita ni nafsu yang nafsu yang kamilah, yang sempurna. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita taufik untuk sentiasa mendidik nafsu ini agar supaya ia mengajak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga hawa nafsunya itu mengikuti daripada setiap apa yang aku bawa. Hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih, mengikuti daripada apa yang aku bawa. Yani apa-apa yang Nabi SAW suruh, nafsu ni menjadi mudah untuk nak ikut. Apa-apa yang Nabi SAW katakan ataupun anjurkan, nafsu ini mudah untuk mengikut. Bukanlah malas apa semua. Tetapi di awalnya kita perlu bersusah payah, penat. Disebutkan oleh para ulama, nafsu ni diibaratkan sebagai binatang yang buas. Jadi untuk nak train binatang yang buas ni, apa yang kita perlu lakukan? Yang perlu dilakukan adalah dua. Satu, kurangkan makan. Satu lagi, tambahkan kerja. Jadi ini yang disebutkan oleh para ulama, terutamanya ulama-ulama yang khusus dalam bidang penyucian jiwa ini. Mereka mengatakan kurangkan makan, dan salah satu asbabnya adalah untuk berpuasa. Puasa ni kurangkan makan. Paling kurang kalau boleh kita puasa 3 hari setiap bulan untuk dibersihkan hati ini daripada kotoran-kotorannya. Maka kurangkan makan ini menjadi asbab supaya badan ini ringan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menambahkan amal ibadah ini sehingga badan dia penat, sehingga dia dah tak ada kesibukan lain, tak ada masa lain untuk nak buat mukhalafah, iaitu melanggar dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kat dunia ni sama ada dua je, sama kiri ataupun kanan. Buat benda baik ataupun buat benda buruk. Cakap benda baik ataupun cakap benda buruk. Fikir benda baik ataupun fikir benda buruk. Jadi kalau kita sibukkan diri kita, ada jadual waktu harian dan sebagainya, dengan mengisi masa kita dengan ibadat solat, dengan Quran, dengan tilawah dan sebagainya, mengajar daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka insya-Allah lama kelamaan nafsu ini akan menjadi sebati, sehingga tidak boleh tidak kecuali melakukan perkara-perkara yang baik. Sebab apa? Lama kelamaan nafsu ni akan menjadi tapi dengan mujahadah, dengan susah payah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita daripada hamba-hamba yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mendidik nafsu ini, dan duduk bersama orang-orang yang boleh mendidik nafsu kita ini sehingga ianya menjadi nafsu yang sempurna, yang mana di akhir hayat kita insya-Allah akan dipanggil oleh para malaikat memberi khabar gembira, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri unsa wa zakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nuhdha bil khair wa nukfa kulla shar. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.